bulan Nur Muazzara Ulfa ibu merupakan suspek utama dalam kes penderaan kanak-kanak di negara ini. Mangsa mengalami bengkak di jari tangan, peha, punggung, belakang badan, benjut. Kes penderaan kini semakin menjadi-jadi. Bukan saja melibatkan kanak-kanak, malah melibatkan golongan dewasa. Nama-nama seperti Nur Aina Nabihah, 9 tahun, Nur Khaira Muhammad Amirul Asnil, 6 bulan dan Nurul Ain Umairah, 46 hari. Ini antara kes kematian kanak-kanak didera yang menggemparkan negara awal tahun ini. Nur Aina Nabihah menjadi mangsa dera bapa kandung dan ibu tirinya sehingga meninggal dunia di Taman Vista Kaya Lukut, Port Dickson. Mangsa dipukul dengan tali pinggang tentera, ditendang dan dipijak sehingga terkencing, malah pernah dipukul dengan bangku plastik. Hasil bedah siasat mendapati terdapat kesan lebam pada badan kanak-kanak tersebut serta kecederaan pada organ dalaman. Nur Khaira Muhammad Amirul Asnil, 6 bulan pula, meninggal dunia akibat didera di Kampung Tekah, Taiping, Perak. Tindakan kejam itu mengakibatkan mangsa mengalami pendarahan otak serta dalam mata. Dan di Kampung Tok Panjang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Nurul Ain Umairah yang meninggal dunia pada usia 46 hari dipercayai akibat didera. Bayi perempuan ini mengalami kecederaan di seluruh badan termasuk di bahagian kemaluan. Mangsa juga mengalami patah pada rusuk kiri dan kanan selain lengan kanan dan peha kiri. Punca kecederaan luaran disebabkan objek tumpul dan keras seperti lantai, dinding dan pintu, termasuk juga perbuatan cubit dan hentakan. Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Penderaan kanak-kanak merupakan satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak dalam pembesaran mereka secara sihat dan bermaruah sehingga menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan kanak-kanak dikategorikan kepada 4 iaitu penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Penderaan fizikal didefinisikan sebagai tingkah laku yang mencederakan seseorang kanak-kanak dari segi fizikal yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak akibat kekerasan atau penggunaan eja yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak. Akta Kanak-kanak 2001 mendefinisikan penderaan emosi sebagai gangguan emosi kanak-kanak yang boleh dilihat pada fungsi mental dan emosi kanak-kanak tersebut yang mengakibatkan kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan dan pembesaran yang lambat. Penderaan seksual pula ditakrifkan orang kanak-kanak teraniaya dari segi aktiviti seksual yang bertujuan untuk memenuhi nafsu seks orang dewasa demi mendapatkan kepuasan dengan cara menyentuh bahagian sulit kanak-kanak, bersetubuh, merogol dan dipaksa untuk melacur. Pengabaian pula merujuk pada kegagalan secara berterusan dan serius dalam menyediakan keperluan asas fizikal, emosi dan pembangunan yang mencukupi dari segi kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. Peningkatan kes penderaan kanak-kanak semakin menjadi di Malaysia. Berita Awani telah melaporkan bahawa penderaan kanak-kanak iaitu dari segi mental dan seksual telah membawa peningkatan ketika negara ini sedang melalui Perintah Kawalan Pergerakan ataupun dikenali sebagai PKP. Menurut Pesuruhjaya Kanak-kanak, penderaan mental telah mencatatkan sebanyak 131 kes. Data ini menunjukkan peningkatan berbanding 2 tahun sebelum ini. Manakala kes penderaan seksual pula juga membawa peningkatan. Namun demikian, tiada sebarang data ditunjukkan kerana boleh dikatakan kes ini berpunca daripada sumbang mahram. Sebaliknya pula, kes pengabaian kanak-kanak sewaktu PKP berlaku penurunan kerana masing-masing berada di rumah. Seperti yang kita tahu, perbicaraan kes Bella juga menjadi perhatian umum dalam kalangan rakyat Malaysia. Bella juga telah mengalami kecederaan yang sangat teruk, terutamanya di bahagian anggota badan akibat daripada perbuatan penjaganya sendiri. Perbicaraan kes ini sedang berlangsung di mahkamah dan mendapat perhatian meluas di media dan dalam talangan netizen di media sosial.
Selain itu, kecoh juga di media sosial mengenai video seorang wanita yang dipercayai seorang pengasuh didapati telah menampar seorang bayi secara bertalu-talu. Bukan sekadar itu, terdapat video lain turut menyaksikan wanita berusia dalam lingkungan 50-an itu mengetuk seorang kanak-kanak dengan menggunakan sutip kayu secara berkali-kali. Orang lain yang turut berada di tempat itu turut mengatakan bahawa insiden ini bukanlah pertama kali berlaku. Sebaliknya, pernah terjadi pada kanak-kanak lain yang pernah dijaga sebelumnya. Seterusnya kita beralih kepada faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penderaan. Faktor yang pertama adalah sejarah hitam atau peristiwa yang pernah berlaku kepada ibu bapa semasa kecil. Seperti yang diketahui, penderaan kanak-kanak sering dilakukan oleh orang yang pernah menjadi mangsa penderaan semasa mereka dalam peringkat kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa yang mempunyai masalah mental dan emosi yang tidak stabil juga mendorong berlakunya penderaan. Di samping itu juga, dengan melakukan penderaan ke atas anak mereka, ibu bapa dapat memuaskan diri mereka dari segi psikologi apabila mendera anak. Penderaan yang berterusan pada peringkat umur yang rendah sememangnya akan meninggalkan kesan trauma yang mendalam dalam jiwa anak-anak. Keadaan ini akan menjadi konflik apabila ibu bapa mengamalkan salah guna bahan berbahaya seperti dadah dan minuman keras untuk mencari ketenangan. Faktor yang kedua adalah ibu bapa tidak mampu menanggung perbelanjaan membesarkan anak-anak dan ibu bapa terpaksa menyerahkan anak kepada orang lain. Misalnya, saudara terdekat untuk menjaga dan membesarkannya dengan janji akan memberikan kadar upah wang yang tertentu pada setiap bulan. Sebaliknya, penjaga tersebut pula yang mendera si anak, contohnya dengan memukul si anak tersebut dengan tali pinggang dan membiarkan si anak dalam kelaparan. Faktor yang ketiga adalah tekanan yang dialami oleh ibu bapa sendiri. Ramai ibu bapa yang sibuk dengan kerjaya masing-masing sehingga mengundang tekanan dalam diri mereka. Selain itu, ibu bapa yang tidak dapat mengawal emosi mereka akan menjadikan anak-anak sebagai medium melepaskan geram dan tekanan yang dihadapi. Contohnya, individu ini akan memukul anak-anak mereka sehingga menimbulkan kecederaan yang serius kepada mereka. Yang pertama adalah impak kepada proses pembesaran. Kajian mengenai embryologi dan pediatrik menyatakan bahawa perkembangan otak pada tahap biasa semasa peringkat pembesaran awal bayi dan zaman kanak-kanak. Oleh itu, pendedahan berulang kepada peristiwa yang memberikan tekanan boleh mendatangkan kesan kepada tindak balas tekanan otak, menjadikannya tidak aktif dan kurang penyesuaian diri. Penyelidikan juga mendapati terdapat hubungan kait antara penderaan pada zaman kanak-kanak dengan masalah kesihatan pada masa depan. Antara masalah tersebut adalah perkembangan otak yang tidak sesuai, ketidakseimbangan antara kemahiran sosial, emosi dan kognitif, kecacatan bahasa tertentu, kesukaran dalam penglihatan, berkata-kata dan mendengar, dan berisiko untuk menghadapi masalah kesihatan seperti penyakit jantung, kanser, jangkitan paru-paru kronik, penyakit hati, obesiti, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan tahap protein C reaktif yang tinggi. Seterusnya adalah impak kepada psikologi. Kanak-kanak yang menderita akibat penganiayaan cenderung untuk menjadi kurang berkeyakinan dan tidak percaya kepada individu dewasa. Mereka mungkin sukar dan tidak mampu meluahkan perasaan sebenar mereka, menyebabkan wujudnya gangguan dalam mengawal emosi. Semakin lama penderaan berlaku, semakin serius impak yang akan berlaku. Dalam sesetengah situasi, penderitaan berterusan sehingga zaman remaja dan alam dewasa juga boleh membawa kepada kegelisahan kronik dan kemurungan. Beberapa kesan yang mungkin berlaku terhadap tahap kesihatan mental kanak-kanak akibat penderaan yang dihadapi termasuklah kegelisahan atau kemurungan, gemar menyendiri, kesukaran untuk fokus, kesukaran untuk tidur, gangguan pemakanan, tidak selesa dengan sentuhan fizikal, gemar mencederakan diri sendiri dan mungkin percubaan untuk membunuh diri. Akhir sekali adalah impak fizikal.
Tanda penderaan fizikal kanak-kanak adalah lebih mudah untuk dilihat berbanding penderaan yang lain seperti pengabaian atau penderaan emosi. Kewujudan satu tanda penderaan fizikal tidak semestinya bermaksud kanak-kanak tersebut menderita akibat penderaan, tetapi mengetahui tentang tanda penderaan itu mungkin boleh menjadi petunjuk untuk melihatnya dengan lebih teliti. Beberapa tanda penderaan fizikal adalah seperti berikut: lebam, bengkak, terseluar atau keretakan, terbakar, kesukaran untuk duduk atau berjalan, kesakitan atau lebam atau pendarahan pada bahagian sulit. Tanda penderaan kanak-kanak tidak selalu jelas kelihatan dan kanak-kanak mungkin tidak memberitahu tentang apa yang berlaku kepada mereka. Ini mungkin disebabkan rasa takut seandainya pendera mengetahui tentang itu dan takut penderaan akan menjadi semakin teruk. Mereka mungkin merasakan tiada sesiapa yang boleh mereka luahkan atau mereka mungkin akan dianggap sebagai penipu. Ada masanya kanak-kanak tidak menyedari apa yang berlaku itu adalah penderaan. Oleh kerana itu, kesan daripada penderaan dan pengabaian boleh mendatangkan mudarat kepada mangsa dan masyarakat di sekeliling mereka. Langkah yang diambil oleh pihak bertanggungjawab dalam membalas perilaku negatif ini daripada terus berluasa ialah menerusi Jawatankuasa Kabinet Melindungi Golongan Rentan, ujian saringan kesihatan mental ke atas pengasuh dan petugas-petugas pusat jagaan merupakan langkah dalam menangani kes penderaan kanak-kanak di Malaysia. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun, beliau menyatakan bahawa langkah tersebut penting bagi setiap pengasuh agar mempunyai tahap kesihatan mental yang baik dan tidak cenderung dalam melakukan pengabaian, penderaan dan penganiayaan. Seterusnya ialah kempen masyarakat penyayang. Kempen ini mendedahkan kepada orang ramai tentang tanggungjawab mereka terhadap masalah penderaan kanak-kanak. Ramli 1993 menyatakan bahawa kempen perlu dipergiat lagi untuk menyedarkan orang ramai tentang penderaan kanak-kanak. Contohnya, semua jabatan kerajaan dan swasta perlu menjalankan program-program untuk mendidik masyarakat ke arah keluarga bahagia dan penyayang melalui kursus-kursus kesedaran sivik kepada ibu bapa. Saham Kassim 1993 pula menyatakan aktiviti-aktiviti dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang perbezaan hukuman dengan mendisiplinkan kanak-kanak amatlah penting kerana masih ramai yang menganggap penderaan itu sebagai cara mendisiplinkan mereka. Selain itu, Pengarah Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Malaysia iaitu Puan Datin Dr. Mariani mewajibkan pengasuh mengambil kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata kepada taska dan pusat jagaan yang berdaftar. Kursus ini boleh membimbing pengasuh dalam proses mengasuh beserta pendidikan yang lebih berkualiti disertai elemen penuh empati dan sifat sabar yang tinggi. Tambahan pula, ia amat penting untuk setiap pengasuh mempunyai ilmu keibubapaan serta pendidikan awal kanak-kanak kerana ia boleh menjadi panduan dan membimbing dan mengasuh agar kanak-kanak dapat membesar dan menjadi insan yang seimbang dari segi fizikal, mental dan rohani sekaligus menjadi pemimpin pelapis kepada masyarakat. Kesimpulannya, kajian ini memberikan pendedahan pada isu penderaan kanak-kanak mental dan seksual yang semakin serius semenjak pandemik COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Kajian ini mencadangkan kepada semua pihak agar tidak lalai kepada isu penderaan yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Semua pihak haruslah bertanggungjawab dalam melindungi kanak-kanak daripada sebarang penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Akta Kanak-kanak 2001 merupakan akta yang digubal dalam memberikan perlindungan dan jagaan kepada kanak-kanak yang memerlukan bantuan, terutamanya dalam kes penderaan. Kanak-kanak seharusnya dijaga dan dilindungi dengan baik oleh ibu. Hal ini kerana anak merupakan anugerah dan amanah yang diutuskan oleh Allah SWT untuk dijaga dan dilindungi oleh ibu bapa. Penjagaan dan perlindungan kanak-kanak yang sempurna dapat menjamin pembesaran kanak-kanak dengan baik. Jeritan suara, titisan air mata, tiada siapa yang hendak